Boleh. Masuk ah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Pada malam ini kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi keizinan kepada kita untuk berdiskusi secara maya di dalam masa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sahabat-sahabat yang dikasihi, pada malam ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan yang berkait dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ataupun membaca Bismillah dan kaitan hukumnya. Di dalam masalah ini, sekiranya kita membuka, menyemak pandangan yang berbagai dan melihat daripada sudut yang berbagai pula, maka kita boleh menyimpulkan bahawa kedudukan Bismillah dan kaitan hukumnya itu boleh dibahagikan kepada 7 pembahagian secara kasarnya. Kita senaraikan dulu bahagian-bahagian tersebut. Yang pertamanya, Bismillah yang dikategorikan sebagai wajib. Dan yang kedua, Bismillah yang dikategorikan sebagai sunat aini ataupun ainiyah. Yang ketiga, kedudukan Bismillah yang dikategorikan sebagai Bismillah yang sunat kifayah. Yang keempat, kedudukan Bismillah yang dikategorikan sebagai Bismillah yang harus, tetapi mengucapkannya diberi pahala. Yang kelima, Bismillah yang dikategorikan sebagai makruh. Yang keenam, Bismillah
yang dikategorikan sebagai haram. Dan yang ketujuh, bismillah, pengucapan bismillah yang boleh membawa kepada bukan saja haram, tetapi menyebabkan boleh berlaku kerosakan akidah ataupun boleh membawa kepada kufur. Kita pergi satu-satu. Yang pertamanya, bismillah yang dikategorikan sebagai bismillah yang wajib. Bismillah yang wajib menurut pandangan di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ialah ucapan bismillah yang diucapkan di dalam sembahyang oleh orang yang mendirikan sembahyang di dalam membaca Al-Fatihah. Ini adalah kerana di dalam mazhab Syafi'i, bismillah adalah dianggap sebahagian daripada suratil Fatihah, dan kegagalan menyebutkannya membawa kepada tidak lengkap Al-Fatihah, dan ketidaklengkapan Al-Fatihah itu membawa kepada batal sembahyang. Maka disimpulkan bismillah di dalam permulaan Al-Fatihah di dalam sembahyang itu merupakan bismillah yang wajib dilafazkan, yang wajib disebutkan. Yang kedua, bismillah yang dikategorikan sebagai bismillah yang sunat ainiyah, sunat di atas individu. Para ulama berbahas di dalam perkara ini. Mereka meletakkan seseorang yang membaca bismillah yang tidak dikaitkan dengan orang lain, yang membaca bismillah untuk melakukan sesuatu perkara secara individu. Misalnya bismillah di dalam membacakan Al-Quran dari awal surah, selain daripada surat Al-Baqarah, dan selain daripada surah selain daripada surah Al-Fatihah, dan selain daripada surat Al-Bara'ah ataupun surat Al-Taubah, maka bismillah itu kedudukannya sunat. Seorang yang nak melakukan perkara yang baik, nak membaca hadis Nabi SAW, lalu dimulakan dengan membaca bismillah, maka dia dikategorikan sebagai sunat aini, sunat atas seseorang tersebut. Yang kedua, yang ketiga, bismillah yang dikategorikan sebagai bismillah sunat kifayah. Cukup dengan seorang mengucapkannya, memberi pahala kepada seluruh yang lain. Ini adalah antaranya, misalnya seorang di dalam majlis makan berjamaah, melakukan perkara-perkara berjamaah, lalu seorang membaca bismillah, bismillah yang memulakan untuk makan, menjadi permulaan kepada memulakan makan itu, dianggap bismillah yang sunat kifayah. Seorang
yang makan satu talam dengan 3 orang yang lain, lalu dia membaca bismillah, dia diberi pahala di atas bacaannya. 3 orang rakannya lagi yang makan bersamanya juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak diwajibkan. Oleh kerana diberi pahala bersama, maka ulama mengkategorikannya, mengklasifikasikannya sebagai bismillah yang berada pada status sunat kifayah. Yang keempat, bismillah yang harus. Sebahagian ulama mengkategorikan bismillah yang harus ini ialah bismillah di dalam melakukan perkara-perkara yang seperti contohnya mengangkat barang, mengalih meja, mengubah kedudukan kursi dan seumpamanya. Bismillah yang disebut pada pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara yang tersebut, sebahagian ulama menamakannya ataupun mengkategorikannya sebagai bismillah yang harus. Mengucapkan bismillah itu diberi pahala oleh Allah, tetapi mengucapkan pada tempat, pada perkara tersebut adalah harus. Yang kelima, bismillah yang makruh, dilarang tetapi tidak sampai ke tahap diberi ancaman azab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bismillah yang disebutkan untuk melakukan perkara-perkara yang dikategorikan sebagai perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang tidak digalakkan di dalam Islam. Bismillah untuk memakan benda-benda yang makruh, bismillah untuk meminum minuman yang makruh, bismillah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang makruh. Kesemuanya dikategorikan sebagai bismillah yang makruh. Mengapakah bismillah itu dikategorikan sebagai bismillah yang makruh? Ini adalah kerana kehendak daripada bismillah ialah semoga diberkati, disuburkan perkara tersebut, dikembangbiakkan perkara tersebut. Tetapi bersalahan dengan perkara yang makruh, yang Islam tidak menggalakkannya, bahkan melarangnya untuk melakukannya. Kalaulah Islam melarang untuk melakukannya, begitu juga Islam melarang untuk diperkembangkannya. Sementara barakah ialah ziyadatul khairi, bertambah kebaikan. Kalau benda yang makruh bertambah, sudah tentu tidak dibenarkan oleh Islam. Maka bismillah pada setiap perkara yang makruh adalah dihukumkan makruh. Yang keenam, bismillah yang dikategorikan sebagai bismillah yang haram. Bismillah yang dikategorikan sebagai bismillah yang haram ini ialah bismillah yang diucapkan untuk melakukan perkara-perkara yang terlarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Islam. Sama ada dilarang
dalam Islam dengan kaitan Al-Quran ataupun dilarang di dalam Islam daripada larangan hadis ataupun seumpamanya. Seluruh perkara yang dilarang secara haram di dalam Islam, maka mengucapkan bismillah pada perkara-perkara tersebut turut terlarang di dalam Islam. Para ulama beralaskan alasan yang sama. Dalam perkara yang haram tidak dibenarkan oleh Islam untuk dilakukannya, apatah lagi untuk dikembangkannya. Juga tidak boleh mendoakan untuk pengembangannya. Adapun bismillah bertujuan untuk memohon keberkatan, memohon kesuburan, memohon penambahan dan memohon pengembangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memohon pengembangan, penambahan kepada benda yang haram adalah diharamkan oleh Islam. Maka bismillah pada masa itu juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Itu adalah yang keenam. Dan yang ketujuh, bismillah yang dilarang bukan sekadar setakat haram berdosa, tetapi boleh membawa kepada kekufuran, yaitu bismillah yang diucapkan oleh orang yang tahu keharaman hukumnya dan dilakukannya untuk menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah pada masa untuk memulakan minum arak dengan tujuan untuk menghina wal-a'yazubillah agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah untuk melakukan perkara yang dilarang dengan tujuan untuk menghina, niat untuk menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikategorikan bukan saja sebagai haram, tetapi boleh membawa kepada kufur. Itu adalah pembahagian yang ketujuh. Dan sebagai tambahan, boleh dikategorikan sebagai yang ke-8. Tambahan kepada perbincangan bismillah ini ialah bismillah di awal surah Al-Bara'ah ataupun surah Taubah. Sebahagian ulama meletakkan hukum memulakan bismillah pada permulaan surah Bara'ah sebagai larangan makruh, dan sebagian ulama mengkategorikannya sebagai larangan yang diharamkan. Jadi itulah perbincangan tentang bismillah ataupun bismillah, dan juga perbincangan tentang hukumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayah wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kesempatan masa yang masih ada ini, kita gunakan untuk perbincangan, walaupun asas perbincangan kita ialah bismillah dan kategori-kategori hukum yang berkaitan dengannya, tetapi sesi saja ini kita buka kepada apa-apa juga persoalan sekadar kemampuan
yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk penyelesaiannya. Okey, kita pergi. Ada soalan yang pertama daripada sahabat kita. Assalamualaikum Ustaz. Seorang sedang bermusafir. Semasa dalam perjalanan, beliau tidur sebelum masuk waktu zuhur. Apabila sedar dari tidur, telah masuk waktu asar. Beliau tidak sempat untuk niat solat qasar dan jamak. Betulkan sedikit soalan tu. Kerana beliau tidak sempat untuk berniat. Beliau tidak sempat berniat untuk solat jamak. Bukan qasar. Sebab qasar niat dalam takbir ihram. Qasar dia tidak ada masalah. Kerana tidak ada masalah dalam kes ini. Dia tidak sempat tidak sempat berniat untuk solat qasar dan jamak takhir semasa waktu zuhur disebabkan tertidur hingga lupus waktu zuhur. Soalan saya, sah atau tidak solat jamak takhir tersebut? Cantik soalan ni. Ya, soalan ni tuan-tuan ada dua bahagian. Satu, bagaimanakah kedudukan solat jamak takhir kita? Kena saya summarikan, saya ringkaskan soalan tu. Soalan tu ialah seorang yang tertidur sebelum waktu zuhur masuk. Kemudian kena dia sedar dalam waktu asar. Dia ni dalam musafir. Jadi bila dia sedar daripada tidur dia, boleh tak dia nak jamak takhir padahal dia tidur? Jadi dia tak niat untuk jamak dalam waktu zuhur. Jadi dia boleh tak untuk jamak? Ya, kan? Yang kedua disebut juga qasar. Dia tidak sempat untuk berniat solat qasar dan jamak. Ada dua bahagi tuan-tuan. Okay, kita pergi satu-satu dua bahagi itu. Yang pertama dalam soal jamak takhir. Jamak takhir bagi sesiapa yang lalu perkara yang seumpama ini, ya, dia tidak jadi jamak takhir. Jamak takhirnya tidak jadi. Tetapi sembahyang itu menjadi sembahyang zuhur itu menjadi sembahyang zuhur qada kepada dia. Qada. Okay, jadi bila masuk waktu asar, dia baru jaga. Waktu zuhur sudah lepas, dia tak niat untuk jamak takhir dalam waktu zuhur. Dia nak buat macam mana? Kini dia wajib sembahyang asar dan wajib sembahyang zuhur. Status sembahyang zuhur dia ialah qada dan status sembahyang asar dia ialah tunai. Okey. Dan sembahyang zuhurnya dia boleh sembahyang sebelum sembahyang asar ataupun sembahyang zuhurnya dia boleh sembahyang selepas waktu asar kalau sekiranya waktu asar itu masih panjang. Okey. Tetapi kalau sekiranya waktu asar tu dia bangun tidur, waktu asar dah di penghujung dah. Okey. Maka dia wajib sembahyang asar dahulu. Kemudian selepas sembahyang asar, kita kata misalnya elok sembahyang asar habis, waktu asar pun habis. Kan? Dia boleh sembahyang zuhur walaupun luar daripada waktu asar. Ini adalah kerana orang ini dia wajib qada zuhurnya tetapi sunat segera.
Ya, kan? Okey, itu yang pertama. Okey, tuan-tuan. Yang kedua, adakah dia boleh mengqasarkan sembahyang asar dan sembahyang zuhur dia? Sembahyang zuhur dia yang distatuskan dengan status qada itu, dia boleh qasar ke tidak? Boleh. Dia boleh qasar ke tidak? Kerana dia boleh qasar sembahyang zuhur dia. Jadi kalaulah kita kata dia sembahyang zuhur dan sembahyang asar, maka zuhur yang dia qada itu dia boleh qasar, dan asar yang dia tunai itu dia boleh qasar. Nampak macam jamak qasar juga, tetapi dia tidak berlaku hukum jamak qasar. Hukumnya asar tunai biasa, zuhur qada. Tetapi kedua-dua sembahyang itu boleh diqasarkan. Mana dulu nak buat, asar ataupun zuhur? Tengok masa. Kalau masa masih panjang waktu asar, boleh buat zuhur dahulu, kemudian asar. Tapi kalau asar sudah berada di penghujung, dia bangun tidur tu, maka dia wajib memulakan dengan asar, dan selepas asar barulah dia boleh sembahyang zuhur. Cantik soalan ni. Okey, itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, Assalamualaikum. Seorang sedang bermusafir. Seorang sedang soalan yang sama kan? Bolehkah? Kira soalan yang kedua. Bolehkah seseorang yang musafir solat jamak dengan cantumkan, bolehkah seseorang yang musafir solat jamak dengan cantumkan zuhur dan asar di dalam perjalanan, sedangkan ia mula keluar rumah dalam waktu zuhur? Cantik soalan ini, tuan-tuan. Ya, kan? Bolehkah seseorang yang musafir solat jamak? Solat jamak, okey, kan? Cantumkan zuhur dengan asar di dalam perjalanan dia, sedangkan dia mula keluar rumah tadi dalam waktu zuhur. Jadi boleh tak dia nak cantumkan zuhur dan asar di atas nama sembahyang jamak? Kenapa? Boleh. Tu. Dia boleh melakukan solat jamak qasar, solat jamak qasar untuk pasangan zuhur dan asar, walaupun masa dia keluar tadi waktu zuhur sudah masuk. Ya, kan? Cantik soalan tu. Okey. Soalan yang ketiga, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan, adakah kita disunnahkan menutup mulut ketika memuat apabila kita memakai pelitup muka? Cantik soalan ni. Ya, kita disunatkan. Macam kita dah pakai penutup muka, jadi kalau kita muat, angkat tangan, tutup di bahagian depan mulut kita. Jadi kita disunatkan untuk menutup mulut kita, walaupun kita sudah
pakai penutup ataupun pelitup muka. Contohnya di zaman ataupun di dalam tempoh kita menjalani SOP PKP yang kita pakai pelitup muka tu. Jadi bila kita menguap, kita disunahkan untuk menutup muka, untuk mulut kita. Mengapakah disunatkan? Pelitup muka yang kita lakukan itu bukan dengan tujuan untuk menutup mulut waktu menguap. Jadi oleh kerana itu, sekadar pelitup muka yang ada, dia tidak memenuhi kehendak kepada kita menutup mulut pada waktu kita menguap. Jadi bila kita menguap, kita tutup. Cantik soalan tu. Yang ketiga, soalan tuan-tuan. Yang keempat, adakah solat di beranda di belakang masjid atau di dalam kereta dikira sebagai solat jamaah atau sudah terbatal solat secara berjamaah kerana saf? Solat secara berjamaahnya kerana saf berjarak dan terputus. Saya ulang balik soalan. Apakah solat di beranda di belakang masjid, satu, atau di dalam kereta, atau di dalam kereta, yang kedua, atau di dalam kereta, dikira sebagai solat jamaah atau sudah terbatal solat secara berjamaahnya kerana saf berjarak dan terputus, renggang yang tidak langsung, yang tidak ada langsung dari Nabi dan para sahabat atau imam empat mazhab melakukan seperti yang demikian. Okey, cantik soalan ini. Ini ada dua bahagi. Yang pertama, solat berjamaah, kita duduk di beranda masjid, di belakang masjid dan di beranda masjid. Yang kedua, solat berjamaah, kita duduk dalam kereta. Okey, macam mana kedudukan dia? Jemaah tu boleh dapat atau terbatal? Okey, kita pergi satu-satu. Dalam hal solat jamaah yang kita duduk di beranda masjid di belakang, dia dikira masih mendapat jamaah. Kerana kita duduk dalam suatu bangunan. Solat berjamaah, dia ada 4 keadaan. Salah satu pada 4 keadaan itu ialah imam dan makmum sama-sama berada di dalam satu bangunan. Jadi di dalam syarat imam dan makmum berada di dalam satu bangunan ini, maka makmum boleh mengikut imam walaupun diselangi oleh jarak yang jauh. Jadi beranda itu benar masjid, masih dalam satu bangunan, maka syarat khususnya mazhab kita menerima kesahan solat berjamaah itu. Kita masih mendapat pahala solat berjamaah, cuma kita tidak mendapat pahala saf. Pahala saf kita tidak dapat. Solat berjamaah kita masih dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita duduk di dalam kereta. Adakah masih dikira solat berjamaah? Misalnya musim PKP, kita ada caravan car yang tinggi. Kita boleh berdiri dengan baik di dalam kereta kita. Kemudian bila kita masuk ke kawasan masjid,
Di dalam masjid sudah dipenuhi oleh jemaah. Tetapi kita kata di luar masih ada tempat, jadi kita masuk dengan kereta kita, kemudian kita sembahyang dalam kereta kita, boleh ke tidak? Kerana dia boleh mengikut beberapa syarat. Yang pertamanya, kita boleh sembahyang di dalam kereta kita dalam keadaan kita mengikut imam. Dengan syarat, misalnya kereta kita tinggi, kita boleh berdiri dalam kereta kita dan kedudukan kita lebih terkebelakang daripada kedudukan imam. Ya, kan? Dan daripada, oleh kerana kita masuk dalam kawasan pagar masjid, maka hubungan kita untuk pergi kepada imam itu tidak ada masalah. Ya, kan? Jadi kereta pada masa itu di atas status lapik sembahyang sahaja. Dia bukan lagi status kita kata kenderaan, dia adalah status lapik kereta. Ya, kan? Yang tak boleh ni, kalau kita masuk ke dalam kawasan masjid, kita semayang duduk dalam kereta, padahal kita bukan orang yang dibenarkan untuk semayang duduk. Yang tu tak boleh. Kan? Tapi kalau kita ada kereta tinggi, lori ke misalnya, masuk sekali lori kita, duduk di dalam kawasan pagar masjid, kemudian kita letakkan sejadah, kita semayang di atas lori kita itu, dalam keadaan kita ke belakang daripada imam, maka kedudukan kereta kita pada masa itu ialah pada status lapik tempat duduk sahaja. Cantik soalan ni. Kita tengok soalan lagi, tuan-tuan. Okey, soalan yang kelima. Bolehkah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga Allah memberi perlindungan kepada kita semua. Afwan Ustaz, bolehkah bagi pencerahan tentang solat fardu dan solat sunat di atas kenderaan ataupun tunggangan, dan bagaimana caranya? Adakah wajib menghadap kiblat? Kiana, cantik soalan ni. Soalan ni bunyinya pendek, kan? Soalan ni pendek, tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang dikasihi, bunyinya. Tapi penjelasannya kita kata agak panjang. Kita kategorikan, kan? Kepada 3 ataupun 4 kategori, kan? Yang pertama, bolehkah, saya ulang balik soalan, bolehkah bagi pencerahan tentang solat fardu dan solat sunat di atas kenderaan? Tu, kan? Jadi para ulama berhujah dan membuat penjelasan yang panjang berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Di mana Nabi disebutkan di dalam hadisnya tentang bagaimana Nabi, kan, sembahyang sunat di atas kenderaan, dan menurut arah pengadapan Nabi itu menurut arah perjalanan kenderaan, kan? Dan Nabi sembahyang sunat serta Nabi sembahyang witir di atas kenderaan, tetapi Nabi turun daripada kenderaan untuk melaksanakan sembahyang fardu, kan? Okey. Jadi Nabi meletakkan 3 kategori sembahyang: sunat, witir, dan solat fardu. Solat sunat di atas kenderaan, solat witir di atas kenderaan, dan solat fardu turun daripada kenderaan. Okey. Daripada sini kita boleh buat pembahagian, kan, kepada 4 pembahagian. Yang pertama, solat sunat, kan, di atas kenderaan. Yang kedua, solat fardu
pada masa kita berada di atas kenderaan di darat yang kita boleh menguasai perjalanan kenderaan itu dengan mudah. Dan yang kedua, solat fardu di dalam keadaan kita berada di dalam kenderaan di lautan. Dan yang keempat, solat fardu dalam keadaan kita berada di kenderaan udara. Kan? Okey. Yang pertama, solat sunat. Solat sunat tidak ada masalah. Kita boleh sembahyang di atas kenderaan. Sebab ada kenderaan di darat yang mudah kita kuasai. Bergerak dan berhenti kenderaan itu. Apatah lagi kita boleh sembahyang sunat di atas kenderaan di air, di lautan. Begitu juga kita boleh melaksanakan sembahyang sunat di dalam kenderaan di udara. Kan? Okey, itu sembahyang sunat. Disebutkan yusabbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilati. Sabbih, sabbih dalam penggunaan hadis ada dua makna. Yang pertama bertasbih dan yang kedua melakukan sembahyang sunat. Kan? Dalam hadis ini maksudnya melakukan sembahyang sunat. Okey. Jadi sembahyang sunat kita boleh buat di atas kenderaan yang di darat yang kita boleh kuasai, bergerak dan berhenti secara mudah. Dan sembahyang sunat kita boleh melakukan di atas kenderaan di lautan, di air. Kan? Dan sembahyang sunat kita boleh melakukannya di atas kenderaan di udara. Okay. Adapun sembahyang fardu, kan? Kalau kenderaan kita kenderaan di daratan dan kenderaan itu kita boleh kuasai, bergerak dan berhentinya secara mudah. Misalnya kenderaan kita, kenderaan sahabat kita, kenderaan yang kita sewa sepenuhnya. Kita boleh berhenti bila masa kita nak berhenti. Kita boleh bergerak bila masa kita nak bergerak. Jadi sembahyang fardu hendaklah turun daripada kenderaan. Melakukannya di atas bumi, di atas tanah, menghadap ke arah kiblat yang ditentukan sebelum sembahyang. Karena ini yang pertama. Daripada sembahyang fardu. Yang kedua, sekiranya kita berada di atas kenderaan di air, di atas sampan misalnya, di atas kapal, kan? Okey. Maka kita boleh melakukan sembahyang fardu kita di atas kenderaan itu. Tidak perlu kita mendayung untuk mencari daratan. Tidak perlu kita memacu kenderaan kita untuk mencari pulau. Sekadar untuk menunaikan sembahyang fardu. Kita boleh sembahyang di atas kenderaan air kita itu dengan mencari arah kiblat untuk kita memulakan takbir ihram. Kalau kita penumpang azan. Azan di laluan si ada azan.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alaihi wasallam wa fadilah. Ba'athu Muhammad. Okey. Itu yang pertama. Kalau kita berada di dalam kenderaan di lautan yang kita sebagai penumpang, pertama kena cari arah kiblat, menghadap arah kiblat kalau dapat. Tak dapat menghadap arah kiblat, di masa takbir ihram menghadap arah kiblat. Kemudian biar dia. Tak dapat menghadap arah kiblat pada waktu takbir, menghadap arah perjalanan kenderaan. Sekiranya tak dapat menghadap arah perjalanan kenderaan, yang ketiga menghadap kedudukan kita di dalam kenderaan tersebut. Okey. Yang ketiga, kita berada di kenderaan udara. Para ulama di dalam kenderaan udara ini, di dalam perbahasan yang panjang, kalau kita melihat kepada pandangan yang berbagai, kita akan mendapati ada dua aliran besar dalam persoalan ini. Yang pertama, kita hendaklah mencari arah kiblat, semayang, dan sebahagian dalam mazhab kita meletakkan bahawa semayang itu adalah semayang menghormati waktu. Dan kemudian di sisi yang lain ada pandangan ulama yang meletakkan bahawa sembahyang di dalam kenderaan di udara itu, oleh kerana dia tidak berada di atas muka bumi, maka dia tidak perlu menghadap kepada arah kiblat. Mereka berdalilkan kepada ayat Al-Quran, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Bagi Allah lah segala arah barat dan timur, kemana juga akan menghadap, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekiranya kita melihat pada pandangan ini, orang-orang yang sembahyang fardu di udara, di kenderaan di udara, di atas kapal terbang misalnya, mereka tidak perlu memikirkan arah kiblat. Sembahyang kepada arah yang mereka dapati, sembahyang itu mereka boleh duduk dan tidak perlu untuk mengqadhakannya. Ini berdasarkan kepada pandangan yang disebutkan ini. Juga itu adalah perkara yang dianggap, kita kata, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita, tuan-tuan. Nanti soalan tu. Okey, sekadar itulah pertemuan kita pada malam ini.
Maka semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.